Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk pengukuran isi padu, pepejal tidak sekata, Sains Tahun 3, KSSR Semakan. Mari belajar sains dengan Cikgu Azhar. Objektif kita untuk hari ini ialah menentukan isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran air, dan juga untuk menakul kepentingan pengukuran dalam kehidupan seharian. Menentukan isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran air. Kaedah sesaran air. Sesaran, apakah itu sesaran? Jika dirujuk dalam kamus, perkataan sesar bermaksud beralih. Maka, sesaran air pula, air beralih ataupun tertolak apabila terdapat objek lain yang tenggelam ke dalamnya. Sebagai contoh, perhatikan Raja, air di dalam tap mandi ini tersesar keluar iaitu tertolak keluar kerana adanya badan yang masuk ke dalamnya, maka isi padu badan tersebut telah menolak air yang terdapat dalam tap mandi tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan sesaran air. Kaedah sesaran air, mari kita belajar bagaimana ia dilakukan. Perhatikan Raja gelas ini. Gelas ini telah diisi dengan air. Kemudian kita ingin mengukur isi padu kubus ini, maka kita masukkan kubus ke dalam gelas ini. Perhatikan bagaimana aras air tersebut telah naik di dalam gelas tersebut. Jadi, apa yang berlaku? Apabila kubus telah tenggelam ke dalam air, ia akan menyesarkan ataupun menolakkan cecair tersebut menaik ke atas. Oleh itu, isi padu air yang tersesar ke atas tadi adalah bersamaan dengan isi padu objek iaitu kubus yang telah masuk dan tenggelam ke dasar gelas. Baiklah, mari kita ukur dengan tepat isi padu bagi objek yang tidak sekata dengan menggunakan kaedah sesaran air. Isi padu objek bersamaan dengan isi padu air yang tersesar. Sila ingat rumus ini. Kita ingin mengukur isi padu bagi objek yang tidak sekata iaitu batu di bahagian kiri slide. Kita akan masukkan batu ke dalam silinder penyukat yang telah diisikan dengan 40 ml air. Kita dapat perhatikan aras air dalam silinder penyukat setelah batu dimasukkan adalah meningkat. Isi padu awal silinder penyukat sebelum dimasukkan batu ialah 40 ml. Isi padu silinder penyukat setelah dimasukkan batu ialah, mari kita kira sama-sama, selepas 40 ialah 41, 42, 43, 44 dan juga 45. Bagus. Maka, isi padu batu bersamaan dengan bacaan isi padu akhir ditolakkan dengan bacaan isi padu awal. Isi padu akhir tadi ialah 45 ml ditolakkan dengan isi padu awal iaitu 40 ml, maka bezanya ialah 5 ml. Isi padu batu bersamaan dengan 5 ml. Tetapi, memandangkan batu adalah pepejal, kita akan gantikan unit mililiter iaitu untuk cecair kepada yang bersesuaian dengan pepejal iaitu isi padu batu bersamaan dengan 5 cm padu. Mari uji. Setelah kita pelajari tadi kaedah sesaran air, kita akan kirakan isi padu bagi objek tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Mari kita cuba. Perhatikan Raja di bahagian kiri anda. Kita ingin mengukur isi padu bagi telur tersebut. Perhatikan kandungan isi padu air awal. Kemudian perhatikan apabila kita telah masukkan telur ke dalam silinder penyukat itu. Isi padu telur bersamaan dengan bacaan akhir ditolakkan dengan bacaan awal.
bacaan akhir kita ialah 150 ml ditolakkan dengan bacaan awal kita ialah 50 ml. Oleh itu, isi padu telur ialah 100 ml. Ataupun memandangkan ia pepejal, kita tukarkan unit dia menjadi sentimeter padu. Oleh itu, isi padu telur ialah 100 cm padu. Contoh yang kedua pula. Isi padu bagi tukur besi. Bacaan akhir ditolakkan dengan bacaan awal. Bacaan akhir kita ialah 69 ml, ditolakkan dengan bacaan awal kita ialah 65 ml. Oleh itu, isi padu tukur besi ialah 4 ml ataupun ditukarkan unit kepada 4 cm padu. Seterusnya, apa kata kita uji ini pula? Isi padu batu bersamaan dengan bacaan akhir ditolakkan dengan bacaan awal. Bacaan akhir ialah 180 ml ditolakkan dengan 150 ml iaitu bacaan awal, maka bezanya ialah 30 ml ataupun ditukarkan unitnya 30 cm padu. Kaedah sesaran air juga boleh dilakukan dengan menggunakan bantuan tin Eureka. Mari kita belajar bagaimana untuk menggunakan tin Eureka. Tin Eureka adalah berfungsi di mana kita akan mengukurkan isi padu air yang tersesat. Apakah yang dimaksudkan dengan air yang tersesat adalah pada awalnya kita isikan tin Eureka tersebut dengan jumlah air sehingga ke paras muncung yang boleh mengalir keluar tersebut. Apabila kita masukkan objek yang kita ingin ukur ataupun ingin dapatkan isi padunya, maka air yang tersesar, yang tertolak tadi akan keluar mengalir daripada muncung, mengalir ke dalam silinder penyukat seperti dalam raja di bahagian kanan. Maka air yang tersesar adalah isi padu. Bagus, isi padu bagi objek yang kita ingin ketahui isi padunya. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Kita akan baca dalam silinder penyukat tersebut. Ini adalah bagaimana tin Eureka ini berfungsi. Apabila kita masukkan objek, maka air akan tersesar. Apa tersesar tadi? Tertolak ke tepi. Kerana pada awalnya tin Eureka ini telah diisikan air sehingga paras betul-betul diparas muncung sebelum dialirkan tersebut. Maka air yang tersesat ini ialah isi padu bagi objek yang kita ingin ukur. Ini juga langkah bagi menggunakan tin Eureka. Perhatikan bagaimana apabila kita masukkan objek, air yang tersesar akan masuk ke dalam silinder penyukat. Maka kita akan dapat baca isi padu air yang tersesar itu dalam silinder penyukat yang mana ia melambangkan isi padu bagi objek yang kita ingin ukur. Kepentingan pengukuran. Mengapakah pengukuran itu penting dalam kehidupan seharian kita? Ia adalah bagi mengelakkan pembaziran. Apa yang dimaksudkan dengan pembaziran? Anda perhatikan rumah yang telah dibina ini. Sekiranya rumah ini tidak diukur panjang, luas dan isi padu dan sebagainya, maka inilah yang akan berlaku. Akan berlakunya di mana bumbung adalah sengit, tidak teratur, tingkap juga adalah sengit. Di manakah ia pembaziran? Pembaziran berlaku apabila sekiranya kita ingin memperbaiki semula. Ataupun ia akan menyebabkan sesuatu struktur ini tidak kuat, ia akan runtuh, maka terbazir. Terbazir kerana kita perlu bina semula. Di sini adalah di mana kita mengaplikasikan pengukuran dengan betul. Rumah dapat dibina dengan cantik, dengan kemas dan juga ia lebih kukuh. Jadi, rumusan kita untuk hari ini, isi padu pepejal tidak sekata boleh diukur dengan menggunakan kaedah sesaran air.
Isi padu objek bersamaan dengan bacaan isi padu akhir ditolakkan dengan bacaan isi padu awal. Sesaran air juga boleh menggunakan tin Eureka. Pengukuran penting dalam kehidupan bagi mendapatkan luas dan isi padu dengan tepat dan juga bagi mengelakkan pembaziran. Latihan pengukuhan. Anda boleh lengkapkan buku latihan aktiviti muka surat 61 dan 62 bagi menguji tahap kefahaman kamu dalam topik yang baru saja kita pelajari. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana sudi mendengar. Bye.